Aku berdiri kaku, tak mampu nak melangkah, tak mampu nak berkata-kata. Lantas aku telefon Izzah dan ingin dia jelaskan apa yang dimaksudkan dengan kata-katanya itu. Izzah terdiam, namun aku tahu dia sedang mengalihkan mata. Izzah meluahkan isi hatinya. Dia jatuh hati pada aku kali pertama kami berjumpa di universiti dulu. Dia tak pernah bercinta dan tak tahu macam mana nak luahkan isi hatinya. Dia juga takut untuk kecewa jika aku tak dapat membalas rasa cintanya. Tambahan pula waktu tu aku tengah kejar Aida kan. Izzah lebih kepada memendam rasa. Dia sebenarnya takut untuk kehilangan aku. Sebab itulah dia jadi kawan baik aku agar aku selalu ada dengan dia. Dia sanggup tolak cinta dari lelaki lain semata-mata untuk mengejar cinta aku. Akulah lelaki pertama yang dia cintai. Dia sanggup menunggu aku sehingga aku dapat menerima dia. Aku menangis dengan luahan Izzah. Terasa selama ni aku bodoh dan buta untuk melihat. Aku buta untuk melihat sebuah permata indah di depan mataku. Sedangkan aku selama ni hanya mengejar kaca yang tidak bernilai. Aku terima cinta Izzah dan aku luahkan kepadanya untuk memperistrikan dia. Kami menangis kegembiraan. Aku tak tunggu lama pun untuk kahwin dengan dia. Aku beritahu pada ibu bapa aku yang aku dah sedia dah untuk kahwin. Mereka pada mulanya memanglah terkejut sebab mereka tak tahu aku bercinta dengan siapa kan. Mereka tahu tentang aku dan Aida, tentang aku dengan Izzah ketika di universiti. Mereka tahu sebab aku memang sentiasa akan bercerita dan berkongsi apa jua cerita kehidupan aku dengan mereka. Dan mereka sangat gembira bila aku bagi tahu yang Izzah adalah bakal isteri aku. 3 bulan lepas kami berjumpa tu, kami selamat dinikahkan. 23 Februari 2013. Hari Sabtu adalah tarikh pernikahan kami. Majlis kami sederhana je sebab itu yang diminta oleh Izzah. Dalam kesederhanaan tu, kami dan ahli keluarga tetap gembira dan dalam kesederhanaan itu juga Izzah tetap cantik mengenakan busana pengantin. Aku janji pada Izzah yang aku takkan sia-siakan segala pengorbanan dia menunggu aku dan aku akan selalu membahagikan dia. Aku akan selalu berada di sisi dia dalam apa jua keadaan. Ini janji aku pada Izzah. Dengan rezeki darinya, kami dikurniakan 2 orang cahaya mata perempuan yang sangat comel dan cantik macam Izzah. Tahun 2021 ni mereka akan berusia 7 dan 5 tahun. Sepanjang perkahwinan aku dengan Izzah, kami tak pernah bertengkar. Ini kerana kami akan saling memohon maaf dan memaafkan jika buat salah ataupun ada melukakan hati masing-masing. Aku bahagia dengan Izzah dan anak-anak kami. Kami akan pergi kerja sama-sama dan cari peluang untuk makan tengah hari bersama. Sehingga kan ada antara kawan-kawan kami yang cemburu melihat aku dan Izzah macam pasangan kekasih bercinta. Sememangnya Izzah lah kekasih dan isteri aku dunia akhirat. Aku sangkakan panas hingga ke petang. Rupanya hujan di tengah hari. Tanggal 14 Mac 2018, hari Rabu, tarikh yang takkan aku lupakan. Aku demam dan aku dapat MC waktu tu. Izzah terpaksa memandu sendirian ke tempat kerja sebab aku tak larat untuk hantar dia macam biasa. Izzah hantar anak-anak ke pengasuh dan terus pergi tempat kerja. Aku hanya mampu tidur je kat rumah setelah makan ubat. Aku hanya bangun dari tidur untuk solat Zuhur dan Asar. Pukul 5.40 petang, aku terima panggilan telefon dari seorang anggota polis di Hospital Kuala Lumpur dan beliau memaklumkan untuk segera datang ke HKL bagi membuat pengecaman mayat seorang perempuan yang meninggal dunia akibat kemalangan jalan raya. Aku kaku. Aku merasakan seluruh hidup aku gelap. Aku buntu. Aku cuba hubungi Izzah, namun telefonnya tak dapat dihubungi. Barulah aku perasan ada beberapa miss call dekat telefon aku dari Izzah. Aku tidak menyedarinya sebab aku tertidur. Aku menangis semaunya. Aku menjerit semaunya. Aku telefon keluarga aku dan keluarga mentua. Lantas ambil kedua anak aku dari pengasuh dan bergegas ke HKL. Demam aku kali ini bukan lagi penghalang. Aku menangis panjang jalan. Anak sulung aku tanya kenapa aku menangis. Aku tak dapat nak bagi jawapan. Sampai dekat HKL, aku bergegas ke kecemasan dan aku dibawa ke satu ruang untuk pengecaman mayat. Sebatang tubuh terbujur kaku di hadapan aku, ditutupi kain putih dengan kesan darah. Aku berdoa pada Allah agar jenazah depan mata aku ni bukan Izzah. Dengan berat hati aku buka lembaran kain putih itu dan benarlah Izzah yang terbujur kaku di depan aku. Aku hampir pitam melihat Izzah waktu tu. Aku lemah. Aku rasa dunia aku dah gelap dah. Aku rasa macam nak menjerit. Anak-anak aku pun dah mula menangis bila melihat ibu mereka terbujur kaku depan mata mereka. Aku dipapah ke tempat duduk oleh petugas HKL. Bila mereka tengok aku semakin lemah, anak-anak aku tak henti-henti menangis sambil panggil-panggil ibu mereka. Tak lama kemudian, keluarga aku dah mentua sampai dan aku terus pitam. Aku hanya sedar sejam kemudian, keadaan demam aku semakin memburuk sebab aku skip makan ubat. Dan mengikut ayah aku, Izzah terbabas ke longkang di tepi NKVE. Polis mengesyaki dia mungkin terlelap ketika memandu. Aku menangis tak rasa bersalah kerana aku yang sepatutnya memandu pada waktu tu.
Kalau aku mengantuk waktu memandu bila balik kerja, Izzah akan sentiasa ada untuk pastikan aku memandu dengan selamat. Tapi waktu tu Izzah keseorangan. Yang lebih membuatkan aku ralat adalah Izzah telefon aku. Mungkin nak tahu keadaan aku di rumah, nak tanya aku makan ubat ataupun tidak, nak tanya aku dah lunch ataupun belum. Tapi aku tak jawab panggilannya. Ya Allah, berat ujianmu padaku. Jenazah Izzah dikebumikan pada waktu malam lepas selesai postmortem. Ahli keluarga aku dan Izzah, kawan-kawan sekerja, kawan-kawan universiti hadir bagi melihat Izzah untuk kali terakhir. Aku terasa sangat lemah. Lebih lemah bila memikirkan nasib anak-anak aku yang kehilangan ibu mereka. Yang bongsu tertidur akibat penat menangis, manakala kakaknya masih lagi duk menangis memanggil ibunya. Aku hanya mampu melihat. Aku cium dahi Izzah buat kali terakhir sebelum kain kampanye ditutup. Aku kehilangan cinta hati aku pada hari itu. Pengebumian selesai jam 12.30 malam dan hampir 3 tahun telah berlalu. Tiada satu malam pun yang aku lalui tanpa terkenangkan Nurul Izzah. Setiap malam aku akan cerita pada anak-anak, cerita tentang aku dan Izzah. Aku membesarkan anak-anak aku berseorangan. Segala apa yang ada di dalam rumah aku pasti akan ingatkan aku pada Izzah. Jujur aku katakan bahawa ada perempuan yang cuba mengetuk pintu hati aku. Namun aku tak pernah cuba untuk membalas cinta mereka. Aku tak dapat lupakan Izzah walaupun Izzah dah tak ada lagi di dunia ni. Keluarga aku dan mentua menasihati aku untuk berkahwin lain. Namun aku tetap dengan keputusan aku. Biarlah aku berseorangan sahaja tanpa pasangan di dunia ini. Aku masih ada 2 orang anak yang akan sentiasa menemani aku dan akan aku besarkan mereka dengan penuh kasih sayang sebagai seorang bapa dan seorang ibu. Aku tidak mahu adanya orang ketiga di antara kami. Aku ingin berjumpa Nurul Izzah di syurga yang abadi kerana dialah bidadari syurga aku. Akhir kata dari aku, Nurul Izzah binti Ahmad Nazri. Abang cintakan sayang sepenuh hati abang. Tenanglah di kau di sana. Saya tunggu abang dan anak-anak kita ya.